Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang Urawa Red Diamond dalam saingan ACL Round of 16, yang mana JDT dikalahkan dengan satu margin yang sangat besar, iaitu 5-0 pada perlawanan ini. Kita boleh lihat Urawa Red Diamond bermain dengan sangat baik, bermain dengan sangat smooth, dan mereka punya transisi daripada bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan memang sangat-sangat excellent, sangat-sangat laju. Bahkan daripada segi decision making, bagaimana mereka nak release ball, bagaimana mereka nak counter, bagaimana mereka nak open game, memang sangat-sangat cemerlang. Dan kita boleh juga lihat apabila mereka punya awareness dalam padang pun sangat-sangat bagus, yang mana mereka selagi bola tu tak keluar, mereka akan terus follow up untuk dapatkan bola ataupun teruskan untuk bermain. Jadi boleh dikatakan daripada segi technical individu ataupun kualiti yang ada pada pemain Urawa memang jauh bezalah berbanding dengan pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam. Kita boleh lihat memang satu perbezaan yang ketara. Jadi untuk kita capai tahap yang sangat-sangat tinggi yang digapai oleh pasukan-pasukan dari Jepun dan juga Korea Selatan ini, sebenarnya dia kena bermula daripada bawah, iaitu kena bermula daripada akar umbi, bermula daripada sekolah untuk mencipta pemain-pemain yang berkualiti. Di universiti juga boleh membantu, tetapi jika kita ingin berbicara tentang perkara-perkara tersebut, dia akan makan masa yang sangat panjang, mungkin 2-3 hari pun kita takkan habis untuk cerita tentang youth development. Tetapi apa yang saya nak fokuskan pada perlawanan ini adalah lebih kepada gameplay dan juga tactical. Baiklah, kalau kita lihat di atas kertas, memang Urawa ada advantage sebab mereka bermain di Japan, dan mereka juga ada player daripada pemain-pemain antarabangsa Japan seperti Sakai, dan pemain Sakai pada perlawanan ini memang sangat-sangat excellent player lah di bahagian kanan. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim dahulu. Apakah kelemahan yang paling ketara pada pasukan JDT pada perlawanan ini ataupun kekurangan yang mereka boleh perbaiki? Yang pertama, sebenarnya Coach Hector Bidoglio telah melakukan poor decision dalam menyenaraikan pemain-pemain ketika first line up, yang mana kita boleh lihat apabila Coach Hector Bidoglio cuba untuk menyenaraikan Nacho Insa dan juga Jordi Amat yang boleh dikatakan kurang match fitness dan tidak bermain dalam perlawanan kompetitif dalam satu jangka yang panjang, tetapi beliau berani untuk mencuba kedua-dua player ini dengan membentuk sistem double pivot dalam formation 4-3-3 ketika mereka bermain di first half. Namun demikian, gandingan Nacho Insa dan juga Jordi Amat sebagai defensive midfielder ataupun double pivot ini gagal untuk memberi satu benda ataupun contribution yang bagus kepada tim JDT. Apabila mereka gagal untuk mencipta combination yang baik di bahagian tengah, bukan sahaja daripada segi bertahan, bahkan daripada segi contribution untuk move bola ke hadapan juga mereka agak kurang. Yang mana kita tahu Nacho Insa dan juga Jordi Amat adalah typical defensive player, dan Jordi Amat pula adalah memang positioning asal dia adalah kepada centre back. Jadi kita boleh lihat kalau daripada segi bertahan memang nampak Jordi Amat ni lebih okey untuk bertahan, tetapi daripada segi distribution untuk bawa bola ke hadapan, beliau tak ada ability untuk control ball, tak ada ability untuk off ball movement dan sebagainya untuk menggerakkan bola di bahagian tengah. Ini menyebabkan Nacho Insa sahaja apabila pegang bola di bahagian tengah, dia dengan Nazmi yang akan membentuk gandingan untuk menggerakkan bahagian tengah pasukan JDT. Tetapi gandingan Nazmi dan juga Nacho juga tidak mampu memberi impak yang positif kepada bahagian tengah pasukan JDT. Ini adalah kerana Nacho Insa tidak mempunyai fitness yang cukup, dan kita boleh lihat apabila Nacho Insa pegang bola, dia terlalu lama untuk hold up the ball dan dia terlalu lama keep the ball sebelum dia release the ball, sehingga dia dah kena pressure, sehingga Nazmi dah kena marking dan dah ditutup ruang passing link dan sebagainya, baru dia nak lepaskan bola. So daripada segi pembacaan game Urawa, mereka dah boleh baca apa yang cuba dilakukan oleh bahagian tengah JDT. Jadi boleh saya katakan gandingan Nacho Insa dan juga Jordi Amat di bahagian tengah serta Nazmi Faiz telah menyebabkan bahagian tengah pasukan JDT tidak beberapa hidup daripada ball movement, daripada segi kreativiti, daripada segi release ball lebih awal, dan daripada segi pergerakan-pergerakan yang berbahaya di bahagian tengah tidak
seperti mereka bermain di Liga Super. Itu perkara yang pertama yang kita boleh lihat dan kita boleh baca daripada pergerakan pasukan JDT di bahagian tengah. Yang kedua, apabila kita berbicara tentang pasukan JDT, kelemahan yang paling ketara pada perlawanan ini adalah bahagian tengah, dan disebabkan bahagian tengah pasukan JDT tidak hidup, maka kita boleh lihat di bahagian hadapan, iaitu gandingan Bexon dan juga Forestry, yang mana kita boleh tengok gandingan Bexon dan juga Forestry kurang mendapatkan bola daripada bahagian tengah disebabkan bahagian tengah yang selalu kehilangan bola. Jadi apa yang dilakukan oleh bahagian hadapan pasukan JDT ni adalah Forestry akan drop lebih deep ke bahagian midfield untuk membantu Nacho Insa dan juga Nazmi Faiz dalam build up ataupun untuk collect the ball balik ataupun melakukan interception ataupun pressing ke atas pemain-pemain Urawa Red Diamond. Jadi apabila Forestry dah drop ke bawah untuk meminta bola dan juga cuba untuk collect bola dan start the build up, maka Bexon akan berkesorangan di atas. Jadi apabila Bexon berkesorangan di atas, ketika JDT menyerang, JDT akan lebih suka guna long ball ataupun lebih kepada direct play untuk mencari Bexon. Tetapi dalam situasi ketika ini, numbers of player Urawa di bahagian defense lebih ramai berbanding bahagian hadapan pasukan JDT, yang mana Bexon berkesorangan akan bertemu sekurang-kurangnya dua centre back, iaitu Iwanomi dan juga Skurs yang bermain di centre back Urawa. Jadi apabila dua orang centre back dah jaga Bexon serta diapit oleh dua full back pasukan Urawa di bahagian belakang, maka Bexon tak banyak space, tak banyak ruang untuk dia bawa bola ke bahagian hadapan. Jadi itu juga antara punca kenapa attacking third pasukan JDT tak boleh nak bergerak, sebab pada asalnya nadi pasukan bola sepak adalah di bahagian tengah telah tak hidup. Jadi benda tu yang menyebabkan attacking third pasukan JDT pun nampak terlalu isolate dan ternampak terlalu suram pada perlawanan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita berbicara tentang kelemahan pasukan JDT pada perlawanan ini, kita boleh lihat mereka punya defense department, iaitu back 4 yang cuba dibentuk oleh JDT. Kobing Ong di bahagian kiri, Shane Lowry, Syarul Saad dan juga Matt Davis, yang mana keempat-empat back 4 ni mempunyai komunikasi yang agak kurang seperti mana mereka bermain di group stage pada bulan April dan seperti mana mereka bermain di Liga Super, yang mana untuk game kali ni mereka banyak buat mistake. Seperti mana yang kita tahu, dalam 2 gol yang terakhir yang dijaringkan oleh Casper untuk pasukan Urawa Red Diamond, kita boleh belajar sebenarnya ketika dalam situasi JDT cuba mengejar bola ataupun dalam situasi JDT all out attack, mereka akan cuba bermain dengan situasi high line ataupun defensive line yang tinggi. Dan pada ketika JDT telah berada dalam defensive line yang sangat tinggi, maka di situlah Urawa berjaya exploit dengan melakukan hantaran di belakang pertahanan dan juga melakukan one touch football sahaja, yang mana kita boleh tengok 2 gol daripada Casper memang gerakan yang sangat cantik dengan berjaya untuk memastikan kelemahan JDT dengan bermain high line berjaya di exploit dengan berjayanya. Jadi benda tu yang menjadi permasalahan untuk JDT di 15 minit yang terakhir. Dan dalam 45 minit yang terawal, kita boleh tengok bagaimana JDT punya back 4 gagal untuk cope ataupun adapt dengan gerakan-gerak serangan yang dilakukan oleh pasukan Urawa. Dan Urawa hanya bermain simple football. Mereka exploit belah Kobing Ong dengan adanya bantuan daripada Sakai kepada Molberg, dan di bahagian kiri kita boleh tengok bagaimana Urawa berjaya beat Matt Davis dan sebagainya. So di bahagian back 4 juga agak tenggelam pada perlawanan ni akibat daripada sistem double pivot yang pada asalnya untuk membantu bahagian pertahanan gagal dilaksanakan dengan baik. So gandingan Jody Ahmad dengan Nacho sepatutnya lebih untuk cover up mereka punya defense, tetapi pada perlawanan ni nampaknya mereka berdua pun gagal untuk cover up punya defense. Sebab apa? Sebab dalam sistem double pivot sebenarnya kita bermain untuk menetralkan bahagian tengah lawan, tetapi Urawa sebenarnya bukanlah satu pasukan yang bermain untuk keep position ataupun ball position di bahagian tengah. Mereka punya build up sekebanyakannya start daripada bawah, buka kepada bahagian tengah hanya menggunakan 2 double pivot juga untuk Urawa, dan mereka lebih berpaksikan kepada direct and long ball di bahagian wide area. Mereka suka penetrate menggunakan winger kanan dan juga winger kiri, dan disupport oleh fullback mereka di bahagian kanan dan juga kiri. Jadi kesilapan JDT di sini adalah mereka terlalu statik di bahagian tengah untuk bertahan tanpa membackup kepada bahagian pertahanan kanan dan juga bahagian pertahanan kiri, sehingga menyebabkan Urawa
sangat-sangat selesa di kawasan wide area. Jadi itu antara kelemahan di bahagian defense department pasukan JDT. Yang kelima, apabila kita berbicara tentang pasukan JDT pada perlawanan ni, kelemahan yang paling ketara adalah ketika first half sewaktu Farizal lah. Yang mana Farizal lepaskan gol free kick, benda tu memang excellent free kick, kita tak boleh nak salahkan dia. Tetapi decision dan juga reaction lambat daripada Farizal ketika challenge bola tinggi. Yang mana kita tahu Mak Suruh waktu tu nak challenge bola dan Farizal cuba untuk keluar, dan Farizal akhirnya reaction dia lambat, dia tumbuk kepala pemain Japan. Dekat situ dah berlaku mistake yang sama, Farizal bagi penalti kepada pihak lawan. Tetapi di second half kita tak nafikan yang Farizal bermain dengan baik, berjaya untuk save beberapa percubaan daripada pemain-pemain Jepun sendiri kan. Tetapi memang kena bolos lagi dua lah, yang tu pun akibat daripada kelonggaran bahagian pertahanan sendiri. Jadi secara overallnya kita boleh faham lah yang JDT bermain semalam disebabkan bahagian tengah tak hidup, menyebabkan bahagian-bahagian lain yang menjadi punca kepada permasalahan. Dan yang paling penting kita juga boleh tengok di bahagian kanan dan juga bahagian kiri JDT sebenarnya kurang stabil daripada segi pergerakan dan juga attacking style. Yang mana JDT punya gameplay mereka lebih kepada attacking belah Arif Aiman. Arif Aiman pun dia kurang mendapat support ketika beliau dapat bola, disebabkan pemain-pemain JDT yang lain dah kena marking, dan Arif Aiman pun dalam masa yang sama dia kena pressure oleh dua player Urawa Red Diamond. Jadi benda tu yang menyebabkan Arif Aiman tak boleh nak bergerak terlalu bebas. Tetapi dalam perlawanan ni memang Arif Aiman bagi saya beliau berjaya menjalankan tugas dengan baik. Ada beberapa gerakan yang tercipta berjaya disudahkan dengan baik. So Arif Aiman bagi saya antara player yang hidup untuk game ni. Manakala di bahagian kiri sebenarnya JDT tak ada pure winger, yang mana JDT masih lagi orang kata apa terikat dengan formation 3-5-2 sebenarnya, walaupun pada hakikatnya mereka nak main dengan 4-3-3 ataupun more to 4-4-2. Jadi Kobing Ong apabila dia naik terlalu ofensif, dia lambat untuk cover up ataupun recovery phase dia punya tempat balik. Jadi perlawanan ni menyebabkan Kobing Ong punya corak permainan beliau lebih kepada defensif, beliau tak boleh nak ofensif, menyebabkan bahagian kiri pasukan JDT tu kosong. Jadi apabila jadi macam tu, benda tu agak susah sebab tengah tadi JDT dah main double pivot, dan apabila kita bercakap tentang double pivot mesti ramai akan kata Nazmi Faiz tak berapa berfungsi. Kena ingat, apabila kita berkata tentang sistem double pivot, mereka hanya akan bermain dengan seorang CM ataupun seorang central attacking midfielder. Tetapi Nazmi Faiz boleh bagi saya dia telah cuba untuk melakukan beberapa gerakan bagi menggerakkan serangan untuk pasukan JDT, tetapi beliau pun kurang support daripada Nacho dan juga daripada Jordi Amat. Yang mana kita boleh tengok Nazmi dia terpaksa cover belah kiri, dia terpaksa support kepada Kobing Ong, belah kanan dia terpaksa support kepada Arif Aiman, belah tengah dia terpaksa support Forestry, Nacho dan juga Bekson, disebabkan Urawa punya gameplay memang sangat lawa. So Nazmi pun nak bergerak pun dia tak boleh nak bergerak banyak sebab dia tak ada support. Bila dia dapat bola, yang ada kat depan dia hanya Bekson, Forestry. Dia ada dua choice tu sahaja untuk buka game. Arif Aiman dah kena mark, belah kiri Kobing tak boleh nak naik sangat, kena counter puk, habis lagi kan. So benda-benda macam ni lah yang boleh dikatakan JDT kurang pada perlawanan ni, dan semuanya kembali kepada punca dalam sistem double pivot. Dan antara kelemahan JDT lagi, kita boleh tengok beberapa pertukaran yang dilakukan sebenarnya tidak memberi impak yang positif. Antaranya kita boleh lihat apabila mereka mengeluarkan memasukkan Ramadan bagus di bahagian kiri, saya tak nafikan Ramadan masuk. Ada beberapa perkara yang positif tentang pasukan JDT pada perlawanan ni, yang mana boleh saya katakan kemasukan Ramadan di bahagian kiri sebenarnya telah memberikan sedikit beberapa harapan dan juga movement yang sangat baik di bahagian kiri. Sebab apa? Sebab dia adalah pure winger. So memang kita boleh nampak lah gerakan-gerakan yang dilakukan di bahagian kiri tu ada yang beliau berjaya ciptakan. Kemasukan Safawi di bahagian kanan menggantikan Arif Aiman pun nampak ada beberapa percubaan yang menarik dilakukan oleh beliau daripada luar kotak penalti. So kemasukan player yang untuk menstabilkan bahagian kanan kiri Safawi dan juga Ramadan sebenarnya perlu dilakukan lebih awal untuk pasukan JDT dalam memastikan yang mereka dah cuba untuk meningkatkan intensity game. Tetapi benda tu dah terlambat lah, yang mana dalam 15 minit terakhir
baru kita nampak yang JDT cuba attack menggunakan serangan-serangan ataupun shoot jarak jauh, tetapi sayang tak on target pula kan. Sebab benda tu yang kena faham tentang JDT. Jadi ada beberapa perkara lagi yang macam Syarul Saad main right back dan sebagainya. Benda tu memang kita tak boleh nafikan antara kegagalan dalam pencaturan taktikal sendiri, tetapi ada benda baik yang kita boleh kata lah. Ini adalah satu pengalaman yang bagus untuk JDT apabila mereka bermain dalam satu game yang mana memang completely different level. So memang saya nampak TMJ kemungkinan besar akan buat something untuk JDT untuk tingkatkan balik gameplay mereka. Kemungkinan mereka akan signing lagi 2-3 player yang terkenal untuk membantu mereka di ACL. Dan dalam pada masa yang sama, untuk kelab-kelab di Malaysia, anda kena ingat season lagi satu tahun 2024 kita akan dapat 2 slot automatic dan 2 slot playoff. So get ready lah. Kalau JDT pun kena bantai sampai 5-0 dengan Urawa Red Diamond, bagaimana dengan kelab-kelab anda jika anda tak prepare? Jadi prepare lah daripada awal supaya anda pun boleh bermain dengan sangat baik untuk JDT. Dan tahniah untuk JDT, hard luck, tetapi anda boleh comeback, try again next, comeback stronger next season. So banyak benda kena baikilah dan kita boleh nampak memang completely level. So sebenarnya saya teringin nak sembang pasal Urawa Red Diamond. So saya nak cerita jugalah pasal Urawa Red Diamond. Untuk Urawa Red Diamond, apa yang anda boleh baca ataupun apa yang paling saya suka adalah daripada build up play mereka, yang mana mereka bermain daripada bawah, iaitu menggunakan goalkeeper. Setiap kali kick off, mereka akan bermain menggunakan goalkeeper, yang mana mereka akan open kepada centre back mereka akan membentuk 3 di belakang, iaitu goalkeeper mereka akan buka kepada Inawomi dan Inawomi akan buka balik kepada keeper akan buka kepada Schools akan pass kat keeper akan main long ball. Jadi benda-benda macam tu simple. Apa yang kita boleh belajar daripada Urawa sebenarnya daripada segi decision making, yang mana player mereka bila dapat bola mereka tahu dah apa yang mereka kena buat. Yang tu yang pertama. Yang kedua adalah daripada segi awareness, yang mana mereka bila dalam padang, body language, body fan mereka bila mereka nak menerima bola, mereka dah tahu dah apa yang akan ada, pemain-pemain JDT akan pressure ataupun tak kan, yang mana kedudukan pemain-pemain mereka. So mereka dah aware dengan keadaan tu. So bila dapat bola kat mereka hanya main one touch football, buka, memang tepat sebab mereka punya kesedaran dalam padang. Awareness point mereka tu memang sangat-sangat padu. Itu yang menyebabkan mereka boleh main one touch football. Mereka boleh exploit belah wide area sebab mereka dah baca taktikal JDT. Mereka nampak kelemahan JDT di bahagian defensive line yang tinggi. Benda-benda tu yang membantu mereka membuat decision lebih cepat sebab awareness mereka dalam padang tu sangat bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita berbicara tentang Urawa, mereka punya gameplay sangat-sangat tersusun, sangat-sangat teratur disebabkan mereka punya transisi, yang mana transisi daripada menyerang ke bertahan ke menyerang, mereka sangat-sangat laju. Kita boleh tengok bagaimana mereka berjaya mengubah shape mereka daripada menyerang ke bertahan dengan sangat cepat. Back four mereka bentuk balik dengan 2 double pivot, lepas tu winger track back, memang sangat-sangat laju. Lepas tu mereka punya transisi ketika menyerang daripada bertahan, mereka berjaya build dengan sangat cepat. Bagaimana winger naik ke atas dengan cepat, midfield naik untuk memberi support. So benda tu yang kita perlu belajar daripada Jepun, transisi. Yang ketiga, kita boleh tengok juga Urawa bermain dengan high pressing, yang mana Urawa bermain dengan melakukan early pressing. Mereka berjaya untuk menekan JDT dan memberi tekanan kepada JDT sehingga JDT gagal keluar daripada tekanan tersebut dan mereka melakukan kesilapan-kesilapan mudah. Urawa berjaya rampas balik bola, terutamanya di kawasan middle third lah. Middle third tu hanyalah sebagai tempat persinggahan Urawa je sebelum mereka switch gameplay kepada bahagian kanan ataupun kiri. Tu yang ketiga yang boleh saya katakan tentang pasukan Urawa. Yang keempat, Urawa sangat bagus daripada segi pembacaan game. Macam saya cakap, bila awareness dalam padang tu padu, maka pembacaan game secara automatik akan lancar. So benda tu yang Urawa ada, pembacaan game mereka bagus, mereka bermain dengan sangat cemerlang dan itu yang tiada pada JDT. Okay, kita boleh tengok bila JDT nak main long ball, kita boleh tengok bagaimana 2 centre back pasukan Urawa berjaya untuk challenge the first ball. Mereka tahu apa yang cuba dilakukan oleh JDT. Jadi mereka cuba untuk tuju ke bola tersebut. Apabila JDT main long ball, mereka akan cuba untuk challenge the first ball, challenge the second ball. So mereka dah padu dah kat situ. So benda tu yang padu untuk pasukan Urawa. Yang keempat tentang Urawa adalah tentang Matsuo. Mereka punya attacking style, mereka bermain dalam formation 4-2-3-1. Matsuo ni kalau kita kata dia adalah seorang striker yang sangat mobile dan beliau boleh dikatakan all around striker, yang mana beliau sering turun ke bawah dan membiarkan Molberg masuk ke dalam kotak penalti. Dan Matsuo ni dia bukannya typical target man yang tunggu bola dak. Dia selalu drop, tetapi dalam masa yang sama dia akan kembali kepada positioning asal dia dan dia pandai untuk attract pemain lawan untuk follow dia sebab dia adalah target man kan. Jadi
benda tu berbeza. Mak Suwo bermain dengan sangat cemerlang. Dan di second half, 15 minit yang terakhir, dalam 20 minit yang terakhir, mereka tukarkan Mak Suwo dengan Casper. Casper pula adalah typical player yang berbeza. Jadi JDT tak nampak benda tu, yang mana Casper adalah typical player yang lebih bermain sebagai target man. So apabila Casper masuk, memang Urawa bermain lagi simple football lah. One touch football, cari Casper, goal. And berbanding dengan Mak Suwo, Mak Suwo banyak create game, Casper lebih kepada finish the game. So dua typical striker yang berbeza dengan dua profile yang berbeza dalam satu game. Memang kita tak boleh nak kata apa lah, memang JDT tercari-cari rentak lah bagaimana untuk memastikan yang mereka boleh baca pergerakan-pergerakan Mak Suwo, terutamanya di first half dan 60 ke 70 minit yang pertama, dan 20 minit terakhir mereka ada Casper. Dua profil berbeza. Memang keuntungan untuk pasukan Urawa. Dan yang paling penting, saya minat tentang Sakai. Sakai is the best player pada game ni. Bagi saya Sakai sangat cemerlang. Memang berbeza. Kualiti yang orang dah biasa main dekat international untuk Japan, memang Sakai adalah player yang sangat bagus. Overlapping dia bagus, defending shape dia bagus. Tengok Mobert tu tak payah buat kerja banyak pun, Sakai tu buat kerja semua. Jadi secara kesimpulannya memang another level. Jadi itu je ulasan saya. Assalamualaikum.